Allahumma ya dzal jalali wal ikram, segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan ke hadirat-Mu ya Allah. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan sifat-sifat keagungan serta kebesaran-Mu, semoga majlis yang dianjurkan pada hari ini dilimpahi rahmat dan inayah. Hadirinnya dikurniakan taufik dan hidayah daripada-Mu, dan semoga Jabatan Penjara Malaysia akan terus cemerlang menggalas aspirasi pemimpin negara. Bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya bagi pihak seluruh warga kerja penjara negeri Sarawak amat berbesar hati dan ingin merakamkan perhargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin bin Haji Muhammad, Komisioner Jeneral Penjara Malaysia, yang sudi hadir untuk menyempurnakan majlis yang amat bermakna ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Berbahagia Datuk amatlah dinantikan dan menjadi bukti betapa pengurusan tertinggi Jabatan Penjara Malaysia sangat prihatin tentang kebajikan kaki tangannya di negeri Sarawak, apatah lagi untuk meraihkan penerima-penerima pingat tertinggi Jabatan Penjara Malaysia dan warga penjara negeri Sarawak yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang bagi tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam keluarga Malaysia. Yang berusaha Komisioner Penjara Supri bin Hashim, Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan. Yang dihormati Encik Muhammad Yusri bin Hashim, Pengarah Sumber Manusia dan Pentadbiran. Yang dihormati Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Rizidin bin Musa, Pengarah Penjara Negeri Sarawak. Yang dikasihi Tuan Mursidi, Timbalan Pengarah Penjara Negeri Sarawak. Seterusnya, pengarah-pengarah institusi penjara negeri Sarawak, pegawai-pegawai kanan, penerima-penerima anugerah khidmat cemerlang dan pingat serta sijil penghargaan yang kita raikan pada pagi ini, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, sama-samalah kita merafakkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya juga kita dapat bersua dalam majlis yang penuh bermakna ini, dan saya ingin melahirkan ucapan kesyukuran yang amat mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini saya telah dapat berada di sini bersama dengan anggota-anggota penjara negeri Sarawak yang cemerlang. Alhamdulillah, syabas kita ucapkan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan rumah kerana telah memberi peluang dan penghormatan kepada saya untuk menyempurnakan majlis penyampaian anugerah
pada pagi ini. Pada tahun ini, seramai 1,286 pegawai dan kaki tangan jabatan telah dipilih dari pelbagai peringkat jawatan dan skim perkhidmatan untuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2021. Manakala pada pagi ini 90 orang penerima akan menerima anugerah bagi peringkat Zon Sarawak. Anugerah perkhidmatan cemerlang dianjurkan pada asasnya adalah untuk menghargai segala sumbangan bakti, segala usaha gigih dan pengorbanan yang telah pun dicurahkan oleh pegawai-pegawai di jabatan penjara ini. Jadi walaupun ia tidaklah setimpal dengan apa yang telah disumbangkan, namun yang paling penting adalah apresiasi kerajaan terhadap apa yang telah kita curahkan. Apabila kita bercakap mengenai kecemerlangan, ia bukanlah datang daripada kita sendiri, tetapi dari segi interaksi, maknanya dari interaksi kita bersama dengan rakan-rakan kita yang lain, dengan semangat kerjasama, tolong-menolong, dan di atas iltizam ingin mencapai kejayaan dan melaksanakan tugas dengan penuh tekun. Jadi inilah yang akan menghasilkan kecemerlangan. Jadi untuk cemerlang, kita seharusnya menjadi lebih profesional, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Dewan Yang Mulia ini dalam majlis ini telah pun mencapai tahap keprofesionalisme itu. Jadi profesional di sini bermaksud kita mengasingkan di antara kepentingan diri, di antara kesukaan kita dengan apa yang diharapkan oleh pihak kerajaan untuk melantik kita bagi menyempurnakan tugasan-tugasan yang telah diamanahkan kepada kita. Jadi kalau kita lihat, matlamat utama jabatan penjara adalah untuk mengurangkan kadar residivis dalam usaha pihak kerajaan untuk menguruskan jenayah di negara ini. Jadi akhirnya apa yang kita laksanakan melalui proses penahanan yang profesional, jagaan keselamatan atau pengurusan keselamatan yang profesional, pemulihan yang profesional, layanan yang profesional, begitu juga pengintegrasian atau pemasyarakatan yang profesional, inilah yang akan menjadikan jabatan kita mampu untuk menyahut cabaran negara dalam melindungi masyarakat kita daripada menjadi mangsa kepada penjenayah berulang, iaitu jenayah berulang daripada bekas-bekas banduan ataupun penghuni yang dibebaskan di penjara. Tapi alhamdulillah, kita melihat betapa berjayanya penjara negeri Sarawak ini, sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini, dan hasil daripada penilaian terkini kita pun, kita dapati negeri Sarawak masih lagi dapat mengekalkan kecemerlangannya itu. Jadi kita bukan sahaja membandingkan pencapaian bagi negeri Sarawak berbanding dengan negeri-negeri lain, tetapi kita turut membandingkan di antara pencapaian negeri Sarawak dengan pencapaian pengurusan penjara ataupun koreksional di peringkat antarabangsa. Jadi ada 4 kriteria yang kita lihat di sini. Kriteria yang pertama adalah kadar residivis. Di negeri Sarawak ni keseluruhan kadar residivisnya adalah 2.1%, yang jauh lebih rendah dengan sasaran kita berbanding dengan sasaran kita untuk keseluruhan jabatan penjara 10%. Ini adalah hasil daripada bekerja dengan gigih
tekun dan bukan lagi mana kita boleh anggap sebagai bekerja, tetapi ini adalah bakti daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dari segi populasi riman pula, target kita, target dunia 20% daripada populasi penjara. Penjara Sarawak telah menerima, telah mencatatkan hanya 19%, maknanya di bawah standard dunia. Dan selain daripada itu, kadar pemenjaraan berasaskan 100 berbanding dengan 100,000 penduduk. Jadi kalau standard dunia, dunia nak tak lebih daripada 145 orang daripada 100,000 penduduk berada dalam pemenjaraan. Tetapi Sarawak telah mencapai 96 orang berbanding dengan 100,000 penduduk itu tadi. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang bukan sahaja melibatkan jabatan penjara, tetapi keseluruhan criminal justice system yang dipraktikkan di negeri Sarawak ini. Dan akhir sekali, kadar kesesakan. Jadi jabatan telah mensasarkan kadar kesesakan di bawah 20%. Tapi kalau kita lihat di negeri Sarawak ini, kadar kesesakannya di bawah 4%. Syabas untuk semua. Jadi apa yang perlu kita laksanakan sekarang? Saya amat berharap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam dewan ini akan terus menyumbangkan khidmat bakti tanpa menoleh ke belakang lagi. Jadi tidak ada salahnya sekiranya kita menjadi juara bukan sahaja di negara Malaysia ini, tetapi juga di antara bangsa. Jadi itulah yang kita sangat harapkan. Dan untuk tujuan itu, alhamdulillah, pihak Kementerian Dalam Negeri sentiasa memberi sokongan-sokongan ke atas setiap usaha yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Jadi baru-baru ini telah dilancarkan satu kempen yang begitu puitis sekali, mengajak kita untuk bersama-sama berbakti kepada negara dengan apa yang dikatakan takrifan kepada Kementerian Dalam Negeri itu sendiri, iaitu KDN, mana diberi maksud kita demi negara. Jadi sehubungan dengan itu, saya ingin menyeru kepada semua, sama-samalah kita berbakti kepada negara kita dengan slogan kita demi negara. Jadi insya-Allah transformasi Jabatan Penjara Malaysia dalam kita meletakkan Jabatan Penjara di persada negara, untuk supaya agar jabatan kita ini dihormati, disegani pada masa ini. Perkara utama yang kita bagi tumpuan adalah mengatasi masalah kesesakan dan juga menurunkan kadar residivis. Jadi pelbagai program yang telah kita aturkan untuk kita terus laksanakan dan terus jayakan, iaitu yang terbaru ini adalah dengan mewujudkan Pusat Correctional Community. Pusat Correctional Community ini adalah sebuah fasiliti untuk menempatkan pesalah dengan memberi peluang kedua kepada mereka. Ia bukan dibina oleh kerajaan, tetapi dibina oleh pihak swasta. Pihak swasta membina dengan menyediakan kemudahan penginapan dan menawarkan mereka peluang pekerjaan sebelum mereka dibebaskan. Jadi apabila kepercayaan yang kita harapkan untuk mengurangkan residivis ini adalah kepercayaan serta kerjasama yang tidak berbelah bagi daripada rakyat kita, daripada keluarga, daripada majikan, daripada masyarakat.
Apabila pusat koreksional komuniti ini telah dapat kita kembangkan dan kita telah berjaya melaksanakan di Selangor pada masa ini, iaitu dengan jumlah kapasiti yang diperuntukkan kepada kita sebanyak 1,100 kapasiti. Jadi cuba bayangkan dengan 1,100 kita menunggu nak membina sebuah penjara baru. Pembinaannya sahaja akan mengambil masa 4-5 tahun. Kelulusannya sahaja akan mengambil masa 2-3 tahun lagi. Jadi kalau kita lihat dengan kaedah ini, kita dapat menyelesaikan masalah kita dalam keadaan yang segera. Jadi terbukti melalui pelaksanaan program seperti ini, iaitu melalui perluasan program pemulihan di dalam komuniti, kadar residivisnya sangat rendah, iaitu hanya 0.4%, berbanding dengan mereka yang tidak berpeluang menjalani pemulihan dalam komuniti dengan kadar residivis 14.97%. Jadi apabila saya katakan bahawa matlamat utama kita adalah untuk melindungi masyarakat daripada jenayah berulang yang dilakukan oleh bekas-bekas penjenayah. Jadi sudah pasti dengan pelaksanaan pusat koreksional komuniti ini, dan kita sasarkan lebih kurang dalam 10,000 orang penempatan, kita akan dapat melalui kaedah ini. Bukan sahaja kesesakan di penjara dapat kita atasi, keadaan layanan di penjara, keselamatan penjara dapat kita tingkatkan, tetapi juga tahap keselamatan negara juga dapat kita tingkatkan. Ini bermaksud daripada 260 orang yang dibebaskan menerusi program yang seperti pusat koreksional komuniti ini, hanya seorang masuk balik ke penjara dalam tempoh 3 tahun. Berbanding dengan 100 orang yang dibebaskan terus daripada penjara tanpa berpeluang untuk kita mengasuh, membimbing dan terus melaksanakan program pemulihan ke atas mereka di dalam komuniti ataupun masyarakat. 15 orang akan masuk balik. Daripada setiap 100 orang yang dibebaskan, 15 orang yang akan masuk balik. Jadi bila kita sebut 15 dan 1 bila, secara biasa 15 orang masuk balik. Secara baru 1 orang masuk balik secara pusat koreksional komuniti ataupun pemulihan dalam komuniti. Jadi bermaksud setiap 100 orang tadi, 15 orang mungkin telah menjadi mangsa kepada jenayah berulang. Dan berbanding dengan setiap 260 orang yang dibebaskan, hanya 1 orang yang masuk balik ke dalam penjara. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi pada masa ini setiap tahun Jabatan Penjara telah membebaskan antara 160,000 hingga 180,000 orang. Cuba kita bayangkan. Dan pembebasan yang kita tidak rancang dengan sempurna, pembebasan melalui perancangan yang sempurna, sudah pastilah berbeza kesan. Jadi sebab itu kita harapkan sama-samalah kita berusaha ke arah memperkasakan lagi pemulihan dalam komuniti yang saya yakin akan dapat diterima oleh masyarakat kita sekiranya dia melihat pegawai-pegawai penjara dapat mempamerkan perkhidmatan yang profesional. Keyakinan rakyat kepada perkhidmatan kita ini akan lebih meningkat lagi dengan sikap profesionalisme kita yang bukan hanya memberi tumpuan kepada kerja kita semasa.
Kita tidak hanya memberi tumpuan kepada kualiti hasil kerja, output hasil kerja, tetapi kita melihat secara menyeluruh, iaitu impak hasil kerja kita kepada negara, menerusi pengurangan residivis. Dan insya-Allah prison reform ataupun prison transformation mendapat sambutan yang baik oleh kerajaan. Dan baru-baru ini dalam akhbar dah ada kenyataan daripada Menteri Undang-Undang, di mana pihak Kementerian Undang-Undang itu sendiri di Jabatan Perdana Menteri, di bawah Jabatan Perdana Menteri juga sedang meneliti hukuman-hukuman pilihan. Begitu juga dengan pre-trial detention, selain daripada mewujudkan sentencing council dan juga sentencing guideline. Jadi insya-Allah saya percaya dan saya yakin negara kita Malaysia berada di landasan yang betul dalam untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dan pada hari ini juga 33 orang penerima pingat jabatan akan menerima anugerah daripada jabatan di atas kecemerlangan juga. Mereka akan menerima pingat ketua pengarah penjara kelas pertama, pingat ketua pengarah penjara kelas kedua, pingat jasa penjara dan juga CJ-CJ penghargaan. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada mereka yang bakal menerimanya. Dan apabila kita dah dapat pengiktirafan daripada kerajaan, berusahalah agar kita dapat maintain prestasi serta kualiti perkhidmatan kita. Biarlah kita seharusnya dijadikan contoh teladan kepada rakan-rakan kita yang lain. Tidak ada contoh yang terbaik, melainkan contoh yang berada di sekeliling kita. Kerana mereka mana kita akan sentiasa diperhatikan, kita akan dihormati, kita akan dicontohi, kitalah juga yang akan diteladani. Sehubungan dengan itu, sama-samalah kita berdoa agar apa yang telah pun kita terima pada hari ini, kita menganggap, kita bersyukur kerana apa yang telah kita sumbangkan, segala khidmat bakti kita telah mendapat perhatian daripada jabatan. Jadi insya-Allah dengan kesyukuran di atas nikmat Allah walaupun sedikit, Allah akan tambahkan lagi nikmat itu, dan akhirnya kita dapat menyelesaikan segala amanah kita yang telah diberi kepada kita ini dengan jayanya, insya-Allah. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Korporal Reno Anak Japan, Korporal Muhammad Mordani bin Yusuf, Korporal Muhammad Asmawi bin Basir,
Korporal Dahlan bin Gendong, Wali Muhammad Bakuri bin Madrazi, dan yang terakhir Wali Muhammad Faisal bin Abdullah. Anugerah melalui jabatan seterusnya dari Dewan Sendiri menjemput Siaran Menerima Ketua Inspektur Muhammad Syukri bin Ahmad Zahidi. Sub Inspektur Melkom Anak Comeng. Sergeant Major Eddie bin Aung Tua. Korporal Jorina binti Joni. Water Muhammad Ahmad Hidayat bin Abdullah. Water Muhammad Fazli bin Abdul Rahman. Water Muhammad Faruqi Santiari bin Saudi. Water Syahriman bin Jamal. Dan yang terakhir dari negara Miri Encik Ligo Anak Plaza. diteruskan dengan penerima dari Bendera Limbah menggawi seraya penerima Ketua Inspektur Lagu Anak Jati. Encik Muhammad Alwi bin Nuri, Sub Inspektur Bujang bin Dawi, Sarjant Mahadi bin Marusin, Korporal Alfonso Franklin Kawang,
kepada Clinton anak Dukau, kepada Muhammad Rafiq bin Arsman, dan penerima terakhir Encik John B. Murni. Yang hadir untuk menikmati jamuan yang telah disediakan, dan kepada penerima peminat dan sijil, selepas saya majlis ini selesai akan diadakan sesi bergambar bersama yang berbahagia datang. Saya Muhammad Nasrul bin Jaludin, dan saya Puan Rosia binti Deng. Dengan ini kami akhiri majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlibat dalam program seperti ini dah lebih daripada 300 syarikat di Malaysia. Tetapi dia berselera, banyak berselera. Tapi kalau katalah kita boleh jadikan sekarang, contohnya di Selangor ada satu yang berbisa, di Sarawak ada satu, di negeri-negeri lain pun ada satu yang berbisa. Jadi mereka ini perlu disedia oleh pegawai kita. Jadi dengan menggunakan bilangan pegawai penjara yang sedikit, kita hanya pergi ke tempat itu, fokus kita di tempat itu. Jadi kalaulah kita katakan berselera di sini sikit, di sini sikit, kita perlu menggunakan bilangan pegawai. Nah, jadi keberkesanan dia kurang. Bila kita nak buat intervensi, maknanya kita fokus kepada satu tempat sebagai transition center daripada penjara kepada masyarakat. Jadi yang ni yang kita harapkan. Hendra Sarawak adalah sekolah Hendra Geni yang terbaik di kalangan sekolah-sekolah Hendra Geni yang lain. Kita ada sekolah Hendra Geni Tumas, kita ada sekolah Hendra Geni Teringau dan sekolah Hendra Geni Puncak Bumi. Tapi pencapaian SPM baru ni, sekolah Hendra Geni Sarawak Puncak Bumi 100% kelulusannya, 100%. Dan purata mata grade dia pun lebih rendah. Maknanya purata bila kita katakan lebih rendah, maknanya lebih baik, lebih tinggilah kedudukan berbanding. Itu syabas dan satu lagi lah kepada